Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pelajaran yang baru dalam bidang Al-Quran dalam bab tanda waqaf. Tanda waqaf. Tanda waqaf. Hari ini kita akan belajar yang ni. Tanda waqaf. Baik. Kita boleh rujuk muka surat muka surat 43. Muka surat 43 hingga muka surat 44. Baik, kita tengok di sini ya. Mari kenali. Ini contoh mushaf Al-Quran dari dahulu hingga sekarang. Al-Quran sekarang lebih mudah untuk dibaca. Ya. Kemudian ada pertanyaan sini, apakah kegunaan tanda-tanda ini? Ini tanda-tanda ni. Inilah dia tanda wakaf. Namanya tanda wakaf. Yang kita nak belajar ini ada 6 sahaja. Ada 6 tanda wakaf ya. Apa kegunaannya? Nampak? Kita kenali dulu. Ada huruf mim kecil. Lepas tu ada 3 titik ni. Ada 2, 3 titik. Kemudian ini qaf lam ya qili. Kita panggil qili. Ataupun huruf qaf lam ya qili. Kemudian ada huruf jim. Lepas tu ada huruf sad lam ya sili. Sili. Ini qili, ini sili. Kemudian ada huruf lam alif. Okey. Kita tengok apakah kegunaan tanda-tanda di atas. Okey, kita tengok di sini ya. Kenal pasti. Kita ambil yang tadi. Huruf mim tadi kan, yang kita sebut tadi. Huruf mim kecil tu, mim. Yang ditulis sini lazim berhenti. Lazim berhenti. Lazim berhenti tu maknanya wajib berhenti. Sebagai contoh dalam ayat ni. Alladzina yasma'un. Berhenti kat situ. Nampak ada mim kecil ni. Kemudian baru sambung. Wal mauta. Nampak ada mim kecil. Ada mim kecil. Tanda kita kena berhenti di sini. Di sini. Lazim berhenti tu wajib berhenti. Kemudian ada titik 3 ni ada 2. Titik 3 ada 2. Apa maknanya? Kegunaan di sini disebut berhenti pada salah satu tempat. Berhenti pada salah satu tempat. Artinya berhenti pada salah satu titik ni. Sebagai contoh di sini. Kita nampak ni ada titik. Ini titik yang pertama. Ini titik yang kedua. Ya, saya kecilkan sikit. Okay, titik ni yang titik yang pertama. Ini titik yang kedua. Dia sebut berhenti pada salah satu tempat. Dengar bacaan contoh. Berhenti salah satu tempat. Contohnya kita berhenti pada titik yang pertama ni ya. La raib. Berhenti ke sini. Kemudian kita terus sambung ayat. Fihi hudan lil muttaqin. Buat macam tu pun betul. Ataupun satu contoh lagi. Kita berhenti pada titik yang kedua. La raiba fi. Kemudian terus sambung bacaan. Hudan lil muttaqin. Begitu pun betul. Kita berhenti. Yang pertama tadi berhenti di sini. Kemudian terus kita sambung. Tak perlu berhenti daripada titik yang kedua. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua tadi. Kita terus baca dan berhenti di titik yang kedua. Boleh. Kemudian terus kita sambung bacaan. Ada 2 contoh bacaan di situ. Kita berhenti pada titik yang pertama. Kemudian sambung sampai habis. Ataupun kita baca berhenti pada titik yang kedua. Kemudian sambung hingga habis. Saya buat contoh sekali lagi ya. Berhenti pada titik yang pertama. La raib.
fihi hudan lil muttaqin. Contoh yang kedua pula, kita berhenti pada titik yang kedua. La raiba fi hudan lil muttaqin. Yang salah, kita berhenti dua-dua. La raib fi hudan lil muttaqin. Salah. Ataupun kita baca tanpa henti. Kedua-dua titik ni. Salah. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah. Yang betulnya kena berhenti pada salah satu titik ini. Dalam surah Al-Baqarah ni. Kamu boleh cari ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Kemudian qaf lam ya. Kita jumpa ini qaf lam ya. Kat mana ayat ni? Dalam Quran nampak ini. Qaf lam ya. Apa dia? Qaf lam ya ni lebih baik berhenti. Mana kita berhenti kat sini lebih baik berbanding kita baca sambung. Lebih baik. Contohnya illa biiznillah. Kemudian terus sambung. Wa may yu'min. Illa biiznillah. Berhenti kat situ. Wa may yu'min. Wa may yu'min. Boleh? Di sini lebih baik berhenti ataupun berhenti lebih baik. Kita jumpa qaf lam ya ni kan ada dalam Quran, duduk di atas ni. Seterusnya tanda wakaf yang seterusnya huruf jim, adanya huruf jim. Kalau contoh ni kita tengok sini. Tanda wakaf tu memang ada di atas. Jim. Apa makna dia? Disebut sini harus berhenti atau meneruskan bacaan. Artinya boleh berhenti ataupun tak nak berhenti pun boleh. Harus disebut harus ini boleh. Kita nak berhenti pun boleh, tak berhenti pun boleh. Saya buat contoh bacaan ya. Ini kita buat yang berhenti dulu. Wa radu'an. Kita berhenti di sini. Wa radu'an. Kemudian terus sambung. Zalika. Terus ya. Itu satu contoh bacaan. Dibolehkan. Ataupun kita nak teruskan bacaan tanpa henti kat sini. Kita tak nak henti kat sini. Wa radu anhu dhalik. Wa radu anhu dhalik. Pun boleh. Itu makna harus ya. Harus berhenti. Kemudian kita jumpa shad lam ya ataupun sili. Dipanggil sili ya. Shad lam ya. Apa makna dia ataupun apa kegunaannya? Disebut sini lebih baik meneruskan bacaan. Lebih baik kita terus bacaan daripada berhenti. Itu maknanya. Lebih baik teruskan bacaan. Shad lam ya mana dia? Shad lam ya dekat sini. Sini. Disebut lebih baik meneruskan bacaan, maka kita teruskan bacaan lebih baik. Contohnya kalla la yunbadanna. Kalla la yunbadanna. Lebih baik teruskan bacaan, jangan berhenti. Dan yang terakhir, ada huruf lam alif ini, apa makna dia? Di sini lam alif, nampak lam alif. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Makna dilarang berhenti. Maksud dilarang berhenti, makna kita kena teruskan bacaan lah. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti pada lam alif ni. Jangan berhenti sini. Kita sambung je bacaan tu. Contohnya al malaikatu tayyibina yaqulun. Kita sambung je kan. Al malaikatu tayyibina yaqulun. Jangan kita berhenti sini. Contohnya al malaikatu tayyibin yaqulun, kita sambung itu. Maka disebut sini tidak boleh berhenti. Maknanya kita kena sambung lah tu. Kalau jumpa huruf lam alif ni, ingat kita kena sambung bacaan tu, jangan berhenti kat sini. Al malaikatu tayyibina yaqulun. Itu bacaan yang tepat. Baik. Seterusnya di sini Ustaz dah ada buat nota sikit untuk mudah kamu ingat.
Mim kecil tadi di atas tu tulis lazim berhenti. Ustaz dah permudahkan. Ustaz tulis wajib berhenti. Tanda titik 3 tadi yang ada 2 ni berhenti pada salah satu tempat. Qaf lam ya lebih baik berhenti. Huruf jim harus berhenti atau meneruskan bacaan. Shad lam ya lebih baik meneruskan bacaan. Lam alif tidak boleh berhenti. Okay, mudah-mudahan kamu dapat ilmu yang baru dan kamu boleh ingat hafaz huruf-huruf tadi. Kamu ingat supaya bacaan kita lebih tepat. Arahan yang perlu kamu buat, salin nota di atas dan hafaz. Kamu salin nota yang Ustaz buat ni. Ini. Yang Ustaz buat ada warna-warna ni. Ni Ustaz dah permudahkan lah. Ingat je, salinnya ni ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 tanda wakaf dan kamu hafal. Tulis dan hafal. Tulis dalam buku Al-Quran. Sebab ni pelajaran Al-Quran, kamu tulis dalam buku. Guna buku tulis Al-Quran ya. Okey, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.